Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 5? Ustaz doakan kamu semua berada di dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran yang ibadah. Jadi sebelum itu, jom kita bersama-sama dahulu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi anak-anak pelajar tahun 5, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam tajuk puasa Ramadan. Okey, sebelum ini kita dah belajar banyak dah berkenaan dengan puasa Ramadan. Yang terbaru pada minggu lepas kita dah tengok berkenaan dengan perkara makruh yang dilakukan ketika berpuasa. Salah satunya adalah kita melambat-lambatkan berbuka puasa. Itu contoh perkara makruh. Tak boleh kamu lewat-lewat untuk berbuka puasa. Masuk sahaja waktu maghrib, terus segera berbuka puasa. Okay, jadi pada hari ini kita akan tengok ataupun kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam tajuk ataupun berkenaan dengan perkara sunat ketika berpuasa dan juga amalan sunat semasa berpuasa. Okey, kita tengok dulu perkara sunat ketika berpuasa. Okey, jadi sebelum itu saya nak kamu keluarkan buku teks ibadah tahun 5 yang ini. Okey, kamu boleh buka di muka surat 50. Okey, muka surat 50, perkara sunat ketika berpuasa. Okey, perkara sunat ketika berpuasa yang pertama ialah mengambil sedikit makanan ketika bersahur. Jadi maksudnya dekat sini adalah kamu kenalah bersahur. Walaupun kamu minum segelas air. Islam sarankan, Islam galakkan ataupun sunat untuk kamu bangun sahur. Okay, Nabi cakap apa? Kena lewatkan bersahur. Lewatkan bersahur. Juga yang paling penting kena ambil sedikit makanan. Kena minum, bukan bangun sahaja. Kena minum sekurang-kurangnya kamu makan sebiji kurma ataupun kamu minum segelas air. Itu perkara sunat ketika berpuasa. Yang pertama. Yang kedua, melewat-lewatkan sahur macam Ustaz cakap tadi. Kena lewat-lewatkan sahur. Jadi sebelum ini kamu bangun pukul 4 pagi, pukul 3 pagi. Jadi lepas ni kamu lewat-lewatkan sahur, iaitu contoh kalau subuh masuk pukul 5.45 pagi, kamu bolehlah bangun pukul 5 pagi itu untuk bersahur sehingga 10 minit ataupun sehingga sebelum azan subuh. Jadi lewat-lewatkan sahur ini sangat-sangat digalakkan oleh Nabi sebab di dalam sahur itu ada rahmat, ada ganjaran yang lebih lah. Okay. Yang ketiga, perkara yang ketiga adalah menyegerakan berbuka apabila sampai waktunya. Kena segera berbuka puasa apabila sampai waktunya. Di sini adalah sampai ataupun telah masuk waktu maghrib. Dengar je azan maghrib, baca doa berbuka puasa. Sunat dahulukan dengan kita memakan kurma dan minum segelas air. Kena segerakan berbuka. Kena ingat waktu maghrib, azan maghrib bukan azan zuhur. Jadi kena segera berbuka sebab Nabi cakap di waktu sahur itu ada rahmat dan juga di waktu berbuka itu juga ada rahmat. Kena lewat-lewatkan sahur dan segera berbuka apabila masuk waktu. Okey. Perkara sunat yang keempat adalah berbuka puasa dengan makanan yang manis seperti kurma dan kuih muih. Apabila kamu berbuka puasa, carilah ataupun mulakanlah dengan makan makanan yang manis. Nabi ajar, Nabi bila berbuka puasa dia akan makan kurma. Kurma ini dia manis. Apabila kita makan makanan yang manis, bila kita makan je makanan yang manis, secara automatiknya tubuh badan kita akan kembali segar. Sebab sepanjang kita berpuasa, kita tak makan, tubuh badan kita kemungkinan kalau orang yang kerja berat, tubuh badan dia akan lemah, kurang tenaga. Jadi makanan-makanan yang manis ini dia banyak memberikan tenaga. Sebab itulah Nabi ajar kita supaya kita berbuka dengan makanan-makanan yang manis seperti kurma dan juga kuih muih. Dan perkara sunat yang kelima adalah membaca doa berbuka puasa. Kita sangat-sangat disunatkan untuk baca doa berbuka puasa dahulu baru kita makan. Jangan kamu dengar sahaja azan terus ngap, terus makan buah kurma, terus minum air jus tembikai. Tak boleh, boleh tapi tak dapatlah pahala
sunat. Nabi ajar sebelum berbuka, baca dulu doa berbuka puasa. Sebab Ustaz cakap tadi, ataupun ketika kita berbuka puasa, itu merupakan salah satu masa ataupun waktu yang doa kita Allah terima. Sangat makbul, sangat makbul kita berdoa ketika kita berbuka puasa. Jadi ini adalah perkara-perkara sunat yang boleh kamu lakukan ketika kamu berpuasa sebagai kamu nak tambah pahala puasa kita. Okey. Jadi ini perkara sunat. Jadi kita tengok kepada amalan sunat semasa berpuasa. Amalan sunat semasa berpuasa inilah amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang kamu boleh tambah ketika kamu sedang berpuasa. Sebagai kamu nak tambah pahala kamu. Okay, kamu boleh tengok di muka surat 51 yang dekat bawah tu. Okay, amalan sunat semasa berpuasa. Yang pertama adalah bersedekah, sama ada dengan makanan atau wang ringgit. Paling digalakkan ketika kita berpuasa adalah kita bersedekah. Sama ada kita nak bagi makanan atau kita nak bagi orang, kita masak-masak ke, kita beli makanan banyak-banyak, kita bagi orang lain untuk dia makan untuk berbuka. Ataupun kalau kamu ada duit, kamu boleh bersedekah, jumpa orang miskin ke, jumpa mana tempat-tempat belajar ke, yang tempat-tempat yang miskin ke, atau tempat-tempat yang contoh macam tempat-tempat pengajian yang sangat memerlukan bantuan ke, ataupun kamu jumpa orang-orang tua ke, hulurkan duit walaupun tak banyak. Yang penting kamu berniat bersedekah. Allah tak tengok apa yang kamu bagi, Allah tengok apa yang dalam hati kamu. Atau kalau kamu ikhlas bersedekah, maka pahala kamu tertimpal dengan ikhlas yang kamu berikan itu. Okey, amalan sunat yang kedua adalah banyakkan beristighfar, berdoa dan berzikir. Banyakkan sebut astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Banyakkan berdoa dan banyakkan berzikir, sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun lain-lain zikir yang boleh kamu amalkan. Sebab dalam bulan puasa ini, dia kelebihan apabila kita lakukan amalan itu, dia berlainan ganjaran dengan amalan yang kita buat di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini bulan yang Allah angkat. Apabila kita lakukan amalan pada bulan itu, pahala kita akan berlipat kali ganda. Allah akan tambah lagi pahala daripada amalan-amalan kita. Okey, amalan sunat yang ketiga adalah beriktikaf di dalam masjid. Beriktikaf ini adalah kamu duduk di dalam masjid, sama ada kamu mengaji ke, berzikir ke, dan sebagainya. Bukan tidur. Kamu duduk dalam masjid, niat iktikaf tidur. Tak bolehlah macam tu. Bila kamu masuk dalam masjid, beriktikaf di masjid, istighfar, baca Al-Quran ke, berzikir ke, lagi-lagilah Allah melipat gandakan pahala kamu. Sebab macam Ustaz cakap tadi, ganjaran di bulan Ramadan ini berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Dan yang keempat adalah bertadarus Al-Quran sepanjang Ramadan. Banyakkan kita mengaji Al-Quran. Kalau kamu tengok dalam TV, dia setiap kali Ramadan mesti dia tayang bacaan orang-orang yang bertadarus Al-Quran. Sebab apa? Bila sampai bulan Ramadan ni, kita ada semangat untuk mengaji ataupun untuk membaca Al-Quran. Dia berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Kalau kamu tengok pun, kalau kamu Ustaz suruh mengaji pun di bulan-bulan yang lain, kamu rasa malas lah. Sebab apa? Suasana itu tidak sama. Kalau di bulan Ramadan, kamu akan tengok semua orang akan mengaji ataupun membaca Al-Quran. Jadi kita pun jadi bersemangat. Tapi itu satu perkara yang bagus. Sebab apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, lagi banyak pahala Allah bagi. Okey, dan yang kelima, memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Ini macam nombor satu tadi, kamu sedekah daripada segi makanan. Kamu beli makanan banyak-banyak, kamu bagi kepada orang-orang ramai untuk dia guna makanan atau untuk dia makan makanan itu untuk berbuka puasa. Ataupun kalau kamu ni dah besar ke, ada mak ayah yang berkemampuan ke, bagilah, hulurkanlah modal ke ataupun hulurkan sumbangan ke untuk masjid-masjid yang laksanakan majlis berbuka puasa secara tak langsung. Di samping kamu keluarkan duit, kamu dapat pahala yang berkali ganda dengan niat kamu sedekah dengan ikhlas. Yang keenam, solat tarawih berjemaah. Dalam bulan Ramadan, dia hanya ada satu ibadah yang dikhususkan, iaitu ibadah solat tarawih. Tak boleh dilakukan di bulan-bulan yang lain. Jadi, manfaatkanlah, gunakanlah peluang solat tarawih ini untuk kamu kerjakan secara berjemaah di masjid. Barulah kita bersemangat sikit.
Sebab kalau kamu solat tarawih seorang-seorang, kita tak adalah bersemangat sangat. Kalau kamu pergi kat masjid, ramai orang, ramai kawan-kawan kamu boleh jumpa lagi situ. Di situlah, bukan pergi masjid sebab kamu nak bermain sebab pergi masjid untuk kita solat tarawih berjemaah. Tak mampu buat 8, buatlah 20. Okey, boleh. Okey. Dan amalan sunat yang terakhir yang ketujuh ialah qiyamul lail, iaitu bangun malam, iaitu kita lakukan solat pada malam-malam di bulan Ramadan. Kita qiyamul lail. Di malam-malam di bulan Ramadan kamu bangun malam untuk kamu lakukan ibadah-ibadah solat, dan juga kamu boleh berzikir ke, mengaji ke, yang penting kamu hidupkan malam-malam di malam-malam bulan Ramadan. Sebab di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ada satu malam yang dikenali sebagai malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini malam apa? Min alfi syahr. Malam. Okey, kalau kamu lakukan ibadah pada hari itu, pahala kamu dapat berkali-kali ganda. Lailatul Qadar. Kalau Ustaz nak bincang berkenaan dengan malam Lailatul Qadar ini, panjang lagi lah kita punya pembelajaran pada hari ini. Tapi kamu kena faham, kena lakukan ataupun kamu bangun malam untuk lakukan ibadah-ibadah sunat, supaya kita dapat lipat gandakan ataupun kamu menambah lagi pahala-pahala kamu di bulan Ramadan. Jadi ini adalah 7 amalan sunat yang boleh kamu lakukan ketika di bulan Ramadan. Sebab kalau kamu buat perkara ini di bulan Ramadan, pahala dia tidak sama sebagaimana yang kamu lakukan di bulan-bulan yang lain. Okay. Tak dapat buat semua, buatlah 3 daripada ni ke. Kalau malas pun buat 1 je, tapi yang penting istiqamah berterusan. Jangan kamu mengalah, jangan kamu berhenti di tengah jalan. Okay, boleh? Okay, jadi ini yang kita telah bincangkan pada hari ini berkenaan dengan tadi perkara sunat ketika berpuasa. Ada 5 perkara ini, dan juga dengan amalan-amalan sunat yang boleh kamu lakukan ketika berpuasa. Okay, jadi Ustaz harapkan selepas ini apabila kita berpuasa, kamu boleh lakukan amalan-amalan ini. Tapi kena ingat, bukan bulan puasa saja, di bulan-bulan yang lain pun kamu boleh lakukan perkara-perkara ini. Cuma di bulan Ramadan dia ada satu kelebihan yang berbeza dengan bulan-bulan yang lain, di mana apabila kita lakukan amalan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan lagi pahala kita. Okey, jadi cukup sekadar itu sahaja pembelajaran pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi pembelajaran pada minggu hadapan. Sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.